Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nashaina Azwin binti Azman. Nombor metrik D201910887777. Okey, topik yang saya akan bincangkan hari ini adalah mengenai pemakanan. Okey, pemakanan ini merupakan perkara yang penting untuk kesihatan seseorang tu. Maksudnya apa pemakanan yang diambil oleh seseorang individu tu mempengaruhi kesihatan dirinya. Macam jika seseorang tu mengambil gula yang berlebihan dalam makanan, maka ia cenderung untuk mendapat penyakit kencing manis. Jadi jika macam dia mengambil makanan gula yang berlebihan dalam makanan, okay, dia punya kesihatan diri dia pun tak baik. Maksudnya pemakanan ni, apa yang kita makan, okay, perkara itulah yang mempengaruhi kita punya kesihatan. Kalau kita makan makanan yang berkhasiat, maka sihatlah tubuh badan kita. Kalau tak berkhasiat, maka penyakitlah. Okey, isu yang saya akan bincangkan hari ini adalah mengenai obesiti. Okey, apa yang menyebabkan boleh berlakunya obesiti ni? Okey, apa maksud obesiti ni? Okey, obesiti ni dia merupakan pengumpulan lemak yang berlebihan dalam badan seseorang tu. Okey, obesiti ni sebenarnya dia boleh menyebabkan penyakit yang serius. Okey, so siapa yang tergolong dalam obesiti ni? Maksudnya, adakah orang dewasa, remaja ataupun kanak-kanak? Okey, sebenarnya obesiti ni dia tidak mengenal usia ataupun jantina. Okey, hal ini kerana obesiti ni berlaku terjadi ke atas seseorang tu disebabkan oleh faktor pemakanan yang diambil. Okay, maksudnya jika dia mengambil makanan yang tidak sihat secara berlebihan, maka dia akan boleh menyebabkan obesiti terhadap tubuh badannya. Kaum lelaki akan dikategorikan sebagai obesiti sekiranya dia punya lebihan lemak tu sebanyak 25%. Okey, manakala kaum wanita pula dia punya lebihan lemak dia 35%. Yang dia boleh dikategorikan sebagai obesiti. Okay, so obesiti ni dia boleh mengukur menggunakan pengiraan BMI, Body Mass Index, ataupun indeks jisim badan. Okay, melalui BMI ni kita dapat tahu kita punya berat badan tu kurang ke, normal ke, ataupun lebih, ataupun obes. Okay. So, BMI ni juga akan akan memberitahu kita, maksudnya kita punya berat ni sesuai tak dengan ketinggian. Okey. Cara pengiraan BMI adalah cara dia first berat badan perlu per dengan tinggi darab tinggi. So, dapatlah kita punya BMI. Pada pengiraan tu kita dapatlah kita punya BMI berapa. Okay, jika kita punya BMI kurang daripada 18.5, kita dikategorikan sebagai kurang berat badan. Okay, kalau kita 18.5 sampailah 24.9, okay, kita mempunyai berat badan yang normal. Okay, kalau 30 atau lebih tu, kita punya BMI adalah 30 atau lebih, kita dikategorikan sebagai obes ataupun yang mempunyai berat yang berlebihan. Merupakan peratusan penduduk yang mengalami obesiti. Okay, Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Rosnah Abdul Rashid Shirlin mengatakan Malaysia berada di tempat yang pertama di kalangan negara-negara ASEAN dan keenam di rantau Asia Pasifik. Di dalam akhbar ni juga, beliau menyatakan pengambilan gula tambahan yang disarankan untuk orang dewasa adalah tidak boleh melebihi 10 sudu dalam masa sehari. Okey, ini merupakan statistik obesiti di Malaysia, iaitu 14%, 4,000 orang mengalami obesiti. Yang dia punya statistik. Okay, 29.10% sebanyak 8.4 juta orang. Okay, yang selebihnya adalah normal. Okay, Malaysia juga telah mencatat negara kedua yang
ramai bilangan kanak-kanak lah yang mengalami obesiti ni. Okey, fakta ni memang mengejutkan saya sebab kitaran bagaimana seseorang kanak-kanak yang sihat dan cergas boleh bertukar menjadi anak remaja yang obesiti. Okey, so semuanya berpunca adalah daripada gaya hidup yang tidak sihat dan salah. Seperti contohnya dia mengambil terlalu banyak makanan yang manis, junk food, okey, ataupun dia terlalu pasif, maksudnya bermain je tanpa maksudnya mengurangkan pergerakan di dalam rumah. Maksudnya tanpa buat aktiviti fizikal di luar rumah. Makan banyak tapi kurang melakukan aktiviti senaman. Kebiasaannya, jika kita kaitkan pemakanan menjadi satu punca utama yang menyebabkan obesiti adalah disebabkan oleh kandungan gula yang tinggi. Okay, sebenarnya setiap makanan yang kita ambil tu ada kandungan gula. Cuma yang membezakannya adalah kandungan gula yang berada di dalamnya. Maksudnya, air manis pun ada gula. Okey, yang membezakan kandungan tu. Okey, seperti mana minuman yang telah viral di Malaysia iaitu boba. Okey, boba ni dia mempunyai banyak kandungan gula iaitu bersamaan dengan 7, maksudnya satu gelas tu satu suku nak penuh tu. Maksudnya kandungan gula yang berada dekat dalam boba, air boba yang tengah viral sekarang ni adalah tinggi, dan jika kita sering maksudnya meminumnya dengan kerap, okay, dia boleh mendatangkan penyakit selain daripada obesiti. Beberapa faktor yang menyumbang kepada masalah obesiti ini. Yang pertama adalah pemakanan, aktiviti fizikal, yang ketiga genetik, dan faktor lain seperti penyakit, tekanan dan ubatan. Faktor yang pertama adalah pemakanan. Okay, pemakanan merupakan faktor yang menyumbang kepada obesiti ni. Okay, pemakanan ni maksudnya seseorang tu mengambil makanan yang tidak berkhasiat. Contohnya macam McD, KFC, pizza, boba. Okay, makanan inilah yang menyumbang kepada peningkatan berat badan yang drastik, yang cepat. Maksudnya, pemakanan-pemakanan yang macam ni lah menyebabkan seseorang tu mudah mengalami penyakit obesiti. Bukan sahaja obesiti lah, maksudnya dia mendorong kepada penyakit lain. Seperti kecil manis. Contohnya kecil manis lah, macam boba tu banyak sangat kandungan gula dalam air dia tu. Okay, dia boleh mendorong seseorang tu mendapat penyakit kencing manis. So, yang seterusnya adalah gender. Kaum wanita lebih kebarangkalian untuk menjadi obes berbanding kaum lelaki. Hal ini kerana kaum wanita ni dia mempunyai kadar metabolisme yang rendah berbanding kaum lelaki. Maksudnya kaum lelaki kadar metabolisme dia tinggi. Okey, masalah obesiti ni akan menjadi meruncing apabila wanita tu mencapai menopause. So, yang seterusnya adalah aktiviti fizikal. Okey, aktiviti fizikal mungkin disebabkan kurangnya aktiviti fizikal yang dilakukan oleh seseorang itu menyumbang kepada peningkatan obesiti. Maksudnya, kurangnya seseorang itu bersenam, kurangnya melakukan senaman di rumah ataupun pada hujung minggu, okay, menyumbang kepada peningkatan obesiti. Okay, mungkin pemakanan yang diambil tu berlebihan. Sekurang-kurangnya kita perlulah melakukan aktiviti fizikal ni. Walaupun kita bekerja, sebusy mana pun kita bekerja, kita perlulah meluangkan masa untuk melakukan aktiviti fizikal. Sebenarnya dia bukan sahaja bagi mengelakkan obesiti, dia sebenarnya untuk kita punya tubuh badan, kesihatan diri kita, untuk sihat dan cergas. Terusnya adalah faktor-faktor yang lain seperti penyakit. Walaupun tidak kerap, obesiti ni dia boleh berlaku kepada pesakit yang mengalami kemurungan,
atau penyakit di bahagian otak yang menyebabkan seseorang tu, pesakit tu perlu makan berlebihan. Ataupun obat-ubatan yang diambil oleh seseorang tu. Contohnya penyakit kemurungan lah. Dia perlu mengambil ubat tu untuk merawat kemurungan dia dan boleh menyumbang kepada obesiti. Pelbagai punca yang menyebabkan obesiti ini. Yang pertama adalah peningkatan pengambilan makanan yang mempunyai lebihan gula, lemak. Ini akan menyumbang kepada obesiti. Maksudnya, punca daripada contohnya macam makanan boba tu lah, dia mempunyai kandungan gula yang banyak. Jika kita kerap minum minuman tu dengan secara kerap lah, dia boleh menyumbang kepada obesiti. Yang kedua adalah kurangnya bersukan atau bersenam setiap hari. Kita sebenarnya perlu bersenam untuk tubuh badan yang sihat dan cergas. Kita juga digalakkan bersenam untuk sihat lah, untuk menghindari daripada penyakit. Seterusnya adalah mempunyai emosi yang negatif seperti cepat bosan, kesedihan, marah. Dia mempengaruhi tabiat makan kita. Maksudnya bila kita duduk diam, kita duduk saja, kita tidak buat apa-apa, kita mudah bosan dan mudah untuk kita sentiasa rasa lapar untuk mengunyah. Maksudnya macam hari itulah yang PKP yang melanda negara Malaysia menyebabkan rakyat semua perlu duduk rumah dan kebimbangan kepada rakyat. Takut berat naik secara mendadak lah sebab duduk di rumah, kurang aktiviti fizikal, cepat bosan. Maksudnya bila seseorang tu dia cepat bosan, maksudnya dia akan cari makanan untuk mengunyah, untuk dia punya cepat bosan. Dia mudah cepat lapar lah. Bila dia bosan ni, dia tidak buat kerja apa-apa, dia mudah rasa lapar. Ini merupakan punca jugalah yang berlakunya obesiti ni. Terdapat pelbagai cara untuk kita menangani obesiti ni adalah dengan cara pemakanan yang sihat. Apa itu pemakanan yang sihat? Pemakanan sihat ni kita perlulah gunakan piramid makanan sebagai panduan untuk kita memilih makanan. Pengambilan makanan yang sihat ataupun seimbang ni ialah pengambilan makanan yang cukup untuk keperluan tubuh manusia. Manusia ni dia memerlukan makanan dan vitamin untuk menjaga kesihatan. Maksudnya kita perlulah sedar bahawa pemakanan yang sihat dan diet yang betul ni dia merupakan sebahagian daripada amalan gaya hidup sihat. Perkara utama yang perlu diambil kira untuk mendapatkan pola pemakanan yang sihat adalah dengan menggantikan makanan proses dengan makanan yang sebenar. Apabila mampu ia dengan mengikut piramid makanan yang sihat. Maksudnya, bahagian yang paling besar dan paling bawah merupakan nutrisi yang paling penting dan perlu diambil dengan kadar yang paling banyak. Makanan yang berada pada tangga teratas, kita perlu elakkan sama sekali. Ini merupakan contoh pinggan sihat Malaysia yang menitipkan konsep #suku-suku separuh. Suku separuh yang pertama ialah untuk diisi dengan sumber karbohidrat seperti nasi, roti, mi atau bijirin, yang mana kumpulan makanan itu merupakan sumber utama, sumber tenaga utama tubuh kita. Separuh lagi pinggan diisi dengan sumber buah dan sayur-sayuran yang kaya dengan serat, vitamin dan mineral untuk membantu pelbagai fungsi tubuh. Kita perlulah imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Untuk menangani obesiti ini juga kita perlulah mengamalkan diet yang sihat, diet yang betul lah, maksudnya dengan perbanyakkan makan makanan yang berbuah, contohnya apple, pisang, nanas dan sebagainya. Semua jenis buahan ni merupakan dia ada khasiat yang tersendiri dia. Yang kedua adalah perbanyakkan minum air. Air ni merupakan sangat penting untuk fungsi-fungsi tubuh kita, termasuk penghadaman, penyerapan, pengangkutan zat, perkumuhan dan sebagainya lah.
Okey, maksudnya sekurang-kurangnya sehari tu kita minum 6 hingga 8 gelas satu hari untuk tubuh badan yang sihat. Seterusnya, kita juga perlulah memilih makanan yang kurang kandungan lemak dalam makanan. Maksudnya memilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Seterusnya adalah kita perlu mengurangkan pengambilan gula dalam makanan ataupun minuman. Okey, kehadiran gula ni dia dapat menggantikan makanan yang berkhasiat dan menyingkirkan beberapa vitamin dan galian dari tubuh. Tapi memakan gula yang berlebihan ni bermaksud dia dapat merosakkan kita punya gigi dan dapat mendatangkan penyakit seperti obesiti ni lah dan masalah-masalah yang lain seperti kencing manis, serangan jantung dan sebagainya. Kesimpulannya, semua pihak perlulah berganding bahu dalam menangani masalah ini. Hal ini kerana masalah obesiti ini dia bukan sahaja memberi kesan kepada individu itu sendiri. Dia juga memberi kesan kepada pihak kerajaan yang terpaksa menanggung kos pembiayaan bagi merawat masalah obesiti ini. Bagi menyediakan rawatan lah kepada mereka yang mengalami obesiti ini. Selain itu, pemakanan yang seimbang ini juga dapat memberikan vitamin kepada tubuh badan manusia. Tubuh badan manusia ni dia memerlukan vitamin untuk melawan penyakit yang ada di dalam badan dan bagi menghindar daripada penyakit berjangkit. Maka manusia yang mengamalkan pemakanan yang seimbang ini akan mempunyai kesihatan yang optimum dan lebih baik. Okay, ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.